sekadar roh, malah termasuklah jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar roh, sekadar mimpi, tak boleh. Kau mimpi semalam, tak kau semalam kau pergi ke Madinah semalam. Tentu ada sini. Tak, kau mimpi. Sebut berlaku pada roh dan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala sebut di Muhammad, Allah telah Maha Suci Allah yang memperjalankan Muhammad. Boleh jadi roh Muhammad. Tetapi bila disebut bi'abdi dengan hamba-Nya, bermakna roh dan jasad itu Nabi Muhammad telah diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekaligus menunjukkan kebesaran Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan dan ibu-bapa yang dikasihi sekalian, malah ada je yang tak kena tuan-tuan. Kadang-kadang sihat, kadang-kadang sakit. Kadang-kadang sakit lutut, kadang-kadang sakit pinggang. Kadang-kadang tuan-tuan ada masa kita luka, ada masa kita lemah, ada masa kita bersedih tuan-tuan. Kita ini lemah di hadapan Allah SWT. Jadi bila kita ada perasaan lemah di hadapan Allah, lemah kita mengaku kita ni lemah di hadapan Allah SWT, maka akan semakin sempurnalah ahsan taqwim dalam diri kita. Yang kedua pula, kita kena ada ciri-ciri fakir. Rasa fakir, rasa tak ada benda, miskin yang amat di hadapan Allah SWT. Barulah kita akan memenuhi ciri-ciri ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian. Allah SWT telah menyebut dalam surah Fatir. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kamu semua adalah fakir di sisi Allah SWT. Kita ni tak ada benda tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala beri kereta, tiba masa rosak, tak boleh nak pakai, habis kereta kita. Kita ni tak ada benda tuan-tuan. Ada rumah pun hak milik bank lagi tak habis bayar. Ada rumah dah habis bayar sekalipun. Allah Ta'ala datangkan musibah, na'udzubillah min dzalik, habis musnah rumah. Kita ni tak ada benda tuan-tuan. Pakaian kita ni Allah Ta'ala nak tarik anytime sahaja. Kesihatan anytime sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kasihan, kita ni fakir di hadapan Allah SWT, kita akan merasai kefakiran itu. Makin semakin kita rasa kefakiran kita di hadapan Allah, semakinlah kita ini sebaik-baik kejadian. Kita bila luar kita masukkan kepada azan. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung kembali ciri-ciri dan kriteria yang ketiga yang akan memenuhi dalam diri seseorang sehingga mencapai tahap dan darjat ataupun maqam ahsan taqwim, iaitu kita kena ada rasa al-hajah, memerlukan. Kita kena rasa ada pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah kita kena rasa kekurangan di hadapan Allah SWT, an-nafs. Dan bila mana empat ciri-ciri ini bergabung dan dikombinkan dalam diri seseorang hamba Allah SWT, barulah dia akan mencapai maqam yang tinggi di sisi Allah, yang digelar sebagai ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kasih sekalian, jadi kita dah sebut tadi dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, bahawa Allah SWT menyebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu sebelah malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kasihan, Masjidil Haram ini kita beri sedikit pengenalan. Masjidil Haram merupakan masjid yang first, yang pertama sekali atas muka bumi. Jadi balik kau boleh main teka-teki dengan orang rumah, abang nak tanya ni, ataupun main teka-teki dengan anak. Masjid yang pertama atas muka bumi ni, cuba sebut masjid apa? Masjidil Haram. Betul. Siapa ada dekat Masjidil Haram?
Ayam lah. Okey. Boleh buat. Boleh buat. Maknanya buat senda. Buat senda tu. Masjid yang pertama atas muka bumi. Kemudian yang kedua, tapi kiblat yang kedua bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita ingat lagi tak? Saya percaya dalam masjid ni ramai yang dah pergi umrah. Salah satu destinasi tempat lawatan ialah masjid apa? Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Sebab apa masjid dua kiblat? Sebab di situlah berlakunya pertukaran kiblat daripada kiblat yang pertama, Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, kiblat yang kedua. Jadi boleh tanya lepas ni, apa masjid pertama atas muka bumi tapi kiblat yang kedua bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah Masjidil Haram. Boleh kita rujuk kepada surah Ali Imran ayat 96, Al-Baqarah 144. Tuan-tuan dan puan yang boleh dikasih sekalian. Jadi kita terus saja lompat sekejap. Tarikh Isra' dan Mi'raj sebenarnya bila? Tarikh Isra' Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni. Sebenarnya banyak pandangan para ulama. Antaranya ada 7 pandangan. Pandangan Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala berlaku bila mana sejurus selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai Nabi. Masa itu umur 40 tahun. Ada pandangan Az-Zuhri, An-Nawawi, Al-Qurtubi 5 tahun selepas jadi Nabi. Masa itu 45 tahun. Al-Allamah Al-Mansufuri 27 Rejab 10 kenabian. Maknanya selepas 10 tahun jadi Nabi. Masa itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Ada yang mengatakan 16 bulan sampai 1 tahun 4 bulan. Selepas 12 tahun jadi Nabi. Masa itu 52 tahun. Ada yang kata tahun ke-13 kenabian 53 tahun. Ada yang kata tahun ke-13 kenabian pada Rabiul Awal. Ada yang kata Ibnu Sa'ad menukilkan daripada Syekh Al-Muti 18 bulan, iaitu setahun setengah sebelum hijrah, iaitu tahun ke-12 kenabian. Banyaklah pandangan-pandangan. Tapi pandangan yang popular dan masyhurnya ialah, dan kita di Malaysia ni lebih melihat kepada pandangan yang menyebut pada 27 Rejab. Jadi masa itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Ini ibarat kata kalau Muslim sampai sekali 10 tahun lagi lah nak pencet. Masa 10 tahun nak pencet, Allah Ta'ala tarik bawa ke langit. Allah SWT punyakan mukjizat Isra' dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata begitulah. Jadi kalau 50 tahun bermakna berapa tahun sebelum Nabi wafat? 13 tahun lah lebih kurang. 13 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada yang dikasih sekalian, kalau ikutkan dia punya sejarahnya, daripada Madinah ada transit sekejap di bukit Tur Sina, Baitul Laham, Baitul Maqdis. Lepas tu pergi langit pertama, kedua sampai ketujuh, pergi ke Sidratul Muntaha, lepas tu balik semula. Okey, jadi itu secara ringkas je lah. Secara ringkas. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang boleh dikasih sekalian, kita kembali semula. Kita lihat lagi bagaimana kita tahu Masjidil Haram kelebihan dia. 100,000 pahala kalau dapat sembahyang dalam Masjidil Haram. Kalau dapat solat dalam Masjidil Haram, 100,000 pahala. Jadi siapa yang ada kelebihan nak pergi setiap tahun pergi umrah, alhamdulillah boleh pergi. Kalau tak pergi setiap tahun pun bolehlah pergi. Ada lebih sikit rezeki, pergilah. Ya, pergilah buat umrah. Boleh solat dalam Masjidil Haram. Sekali solat 100, tak kira sunat ke fardu, 100,000 pahala, ya Allah. Kalau nak lagi best lagi bagus, pergi solat bawa ustaz sekali. Itu lagi bagus. Berada dengan ustaz-ustaz pun dapat pahala 100,000 tuan-tuan. Jadi kita tak paksa. Kalau nak bawa, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh dikasih. Jadi saya tak baca lah hadis yang ceritakan 100,000 ni. Tak baca lah, ya. Kita nak cepat ni. Tok Imam kata biasanya lepas isyak tu, lepas asar tu biasanya terus solat lah. Jadi walau bagaimanapun beliau memberi opsi kepada saya.
terserah kepada ustaz. Lain macam tu imam tu. Hebat. Ada perempuan pun dia kasih lihat. Jadi Masjidil Aqsa ni merupakan salah satu masjid yang digalakkan untuk apa dia? Untuk berziarah ke masjid tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Hadis sahih. La tushaddu rihal. Hendaklah kamu berjalan dan berziarahi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabi dan juga Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana dikasih lihat, Masjidil Aqsa ni merupakan kiblat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat pertama dan merupakan masjid kedua atas muka bumi. Masjid pertama Masjidil Haram tadi, Masjidil Aqsa masjid yang kedua. Tetapi kiblat pertama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalik. Masjid ketiga sunat dibunuh. Jadi antara ringkasnya peristiwa yang berlaku dalam Isra Mi'raj yang terbentuk dan tercatat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang boleh kita ambil panduan ialah betapa pentingnya konsep tawakal dalam hidup kita. Konsep serah pada Allah SWT. Apa dia? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diriwayatkan Nabi solat sebagai imam bersama para Nabi alaihissalam di Masjid Aqsa. Tetapi bila sampai di Masjid Aqsa, Nabi ikat burak di luar Masjid Aqsa. Ikat ni dengan fahaman, bila ikat tunggangan, maknanya tak bagi lari. Sedangkan burak ini adalah satu tunggangan yang special. Nabi boleh apa saja. Burak tunggangan di mana-mana, duduk jatuh situ. Tetapi Nabi tetap ikat burak supaya burak ni tak melilang pergi ke mana-mana. Nak beritahunya kepada kita dalam hidup kita ni betapa pentingnya konsep bertawakal pada Allah Ta'ala. Kan? Ustaz, saya tawakal Allah Ta'ala tinggi Ustaz. Lepas tu orang kata, saya biasa kalau keluar rumah pintu tak ada kunci. Ini bukan tawakal ni. Ini ada masalah ni. Ada masalah pemahaman, krisis. Motor saya kunci tinggal di motor je. Awak lain macam motor awak ni. Itu bukan konsep tawakal. Konsep tawakal